Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Isu trending sekarang ini, sahabat-sahabat semua, hangat diperkatakan berkaitan siapakah yang bakal menggantikan Profesor Agus ya selepas meletak jawatan. Hari ini ya kita dengar Sinar Harian Premium mengeluarkan satu berita yang menyatakan Lokman Adam dan juga Iswardi Murni ya menjadi calon untuk gantikan Profesor Agus. Jadi apa sebenarnya yang berlaku, sahabat semua? Benarkah seperti mana yang dinyatakan dalam media ya pada hari ini? Jadi menarik untuk kita dengar ya, apa kata tuan punya badan sendiri berkaitan dengan isu ini dan penjelasan ya apa sebenarnya fungsi JIKOM ini. Jadi tanpa buang masa, sahabat semua, saya membawakan Anda untuk mendengar ya tuan punya badan, yaitu Brother Iswardi, berkaitan dengan berita yang disiarkan oleh Sinar Harian. Jadi tanpa buang masa, sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Cerita Sinar Harian ni nakal betul tuan-tuan. Habis. Lokman Adam, Iswardi Murni calon ganti Agus. Benda lah Sinar Harian ni. Sebab premium saya tak ambil kan. Ali MKT, Dato' Lokman Adam dan pengurusi Pro Keadilan Sarawak. Saya bukan pengurusi Pro Keadilan dah. Iswardi Murni antara dua nama disebut bakal menggantikan Datuk Muhammad Agus sebagai Ketua Pengarah JIKOM yang baru. Okey, ini menurut Sinar Harian. Baik. Saya kata macam ni lah. Alright. Kita tak faham sebenarnya JIKOM tu apa. Orang duk fikir JIKOM ni macam jasa dahulu. Orang duk fikir JIKOM ni macam jasa. Jasa tu macam mana Is? Jasa tu masa dahulu dia lebih kurang cyber trooper lah. Jasa masa dulu tu dia cyber trooper. Memang dijaga cyber trooper untuk jadi Saitro. Tetapi jasa pada zaman sekarang ini, sebagaimana Prof Agus sebut kat saya malam tadi dalam press conference tu saya ada. Lepas tu saya keluar minum dengan Prof Agus dengan ramai-ramai lah, dengan Wahab sebagainya, sekitar keluar minum dia cerita. Jasa ni adalah Jabatan Komunikasi Community. Jabatan Komunikasi Community. Dia untuk community. So bila community ni tuan-tuan, kita kena faham bahawa dia untuk community. Sebenarnya kalau ikutkan yang betul-betul powerful bukan JIKOM. Yang betul-betul powerful Stratcom. Strategic Communication di bawah Jabatan Perdana Menteri juga. JIKOM ni pun bawah Jabatan Perdana Menteri juga. So kalau kita gagal melihat perkara tersebut, even siapa pun ganti nanti, kalau bidang kuasa JIKOM tu hanya untuk melihat komunikasi komuniti, menerangkan polisi kerajaan kepada komuniti-komuniti. Kalau saya pun ganti, saya tak boleh buat live tu yang pertama lah. Saya tak boleh buat live lagi dah. Kedua, saya akhirnya buat benda yang sama je, iaitu saya terangkan kepada komuniti. Dan dengan kita bukan kementerian, jabatan ni bawah, kementerian tu atas. Ni bukan nak bagi alasan, tapi itu hakikat yang kita kena terima. Itulah JIKOM. Siapa saja KP JIKOM. Saya percaya lepas ni KP JIKOM someone yang saya tak tahu. Could be pegawai kerajaan, could be orang parti, doesn't matter. Tetapi saya percaya dia pun still ke arah itu. Dia akan ada kekangan tersebut. Kecuali dia pandai untuk nak maneuver lah. Maneuver lah. Sordi, adakah anda ramai lah, bukan kata 2-3 orang, ramai yang call saya hari ni. Sordi, adakah you nak ambil jawatan JIKOM tu? Saya kata first thing first lah. Itu Perdana Menteri yang tentukan. Saya tak tahu. So terpulang kepada PMX, Presiden saya, untuk menentukan. Saya tak boleh nak kata apa. Itu tugas dan tanggungjawab tugas dan juga kuasa beliau. Dan tugas dan juga kuasa beliau untuk menentukan apa saja keputusan dan apa saja yang berlaku. Saya berlepas diri daripada menjawab soalan tersebut. Baik. Cerita terkini tuan-tuan. Semalam saya buat video live berkenaan dengan Prof Agus. Dan kesimpulan yang kita boleh kata bahawa sekarang ini okey, kesimpulan sebab saya punya video ni tiba-tiba dia lag. Okey. Kesimpulan yang boleh saya kata adalah dia macam ni. Orang mengeluarkan video. Okey, saya ada yang kita tak faham cerita ni. Okey, orang mengeluarkan satu video, kononnya perbualan lucah di antara Prof Agus dengan seseorang bernama Wahab. Rupanya bila saya jumpa Wahab, saya kata macam kenal Wahab. Lah abang saya yang WhatsApp abang dulu berkenaan ini berkenaan. Dan kita pernah jumpa masa banjir, kita bagi bantuan banjir dekat Hulu Langat. Oh yes. How can I forget? Kata, ya, okey, kita bincang-bincang. Kemudian dia kata,
Okay, so isu dia macam ni. Ada satu perbualan lucah dikatakan berlaku di antara Prof Agus dengan Wahab. Dan dikatakan video tersebut dirakam oleh Wahab. Wahab memberikan, okay, simpulan cerita, Wahab menceritakan di dalam live tersebut, setelah dia merakam, dia memberikan video tersebut kepada Mr. H daripada dalam Jcom. Setelah dia memberi kepada Mr. H daripada dalam Jcom, Mr. H itu telah memanipulasikan video tersebut, dan akhirnya video tersebut jatuh ke tangan pembangkang dan telah dikeluarkan oleh Cik Gubat. Baik, saya cerita macam ni. Ada beberapa detail yang tak diceritakan malam tadi, saya cerita. Dia macam ni ya, setelah Wahab tu merakam video tersebut tanpa audio, menurut beliau tanpa audio, dia telah diminta oleh Mr. H pergi berjumpa dengan satu kumpulan beberapa orang termasuk Mr. H ni. Mr. H dan juga beberapa orang dia jumpa dengan beberapa orang ni. Kemudian Mr. H tu cakap pada dia, serahkan video tersebut, maksudnya phone dia kepada orang tersebut, orang tu ambil, orang tu download, kemudian orang tu delete video tersebut daripada phone dia. Bermakna dia tak boleh nak confirm no deny. Kalau orang kata boleh tunjukkan video tersebut tak? Dia tak boleh confirm no deny. So setelah dia ambil video tersebut, diserahkan balik phone tersebut. Yang ni tak disebut dalam sidang media, ni saya dapat kemudian. Kemudian video tersebut dimanipulasi lah dan keluar. Nah, ada yang kata Wahab nampak sangat gugup, Wahab nampak sangat takut. Tuan-tuan, saya nak cerita. Orang seperti Wahab ni, dia tak biasa, walaupun dia orang parti PKR, nama dia dah dikeluar, dikatakan, dia tak biasa berhadapan dengan skandal macam ni. Saya dah fikir malam tadi ke, dia punya cerita kalau ikut saya nak tumbuk je muka dia. Tapi mengenangkan, lah saya kenal rupanya budak ni kan. Tak tuan-tuan, sanggup kau nak buat macam tu di atas kawan sendiri. Saya mengenali Prof Agus ni. Saya cerita reputasi dia tu cerita lain. Tapi dia kawan saya. Dan dia dengan saya pun, dia seorang yang baik tuan-tuan. Dia dengan saya pun, dia kata saya, nanti orang salah faham lah. Saya, kawan-kawan dia, tak payah tanya budak-budak yang sekerja dengan dia. Dia akan panggil sayang. Ya. Kan? Orang kita je tak biasa. Tapi saya dah biasa, so saya dah kenal dia. Alah sayang, tak apalah sayang, dia kata macam tu. Dia orang yang lembut. Tak percaya, semalam saya jumpa Ustaz Ali Muda. Ustaz Ali Muda pun cakap macam tu. Kan? Dan dia ada wartawan tanya, adakah dengan Wahab jadi video call? Jangan kata Wahab, saya pun dia video call. Ni nak cerita ni tuan-tuan. Betul. Sebab baiknya dia ni, kita video call macam biasa. Tak ada apa, tak adalah cerita muka-muka. Kita je video call. Bukan saya ramai, dia memang orang yang baik. Alright. Now, balik kepada cerita tadi. So akhirnya sampai kepada Mr. H. Siapakah Mr. H? Adakah Iswardi mengenal Mr. H? Ya, saya kenal. Saya tahu. Saya tahu siapa Mr. H. Cuma saya tak nak dedah lah. Tahu, sangat tahu. Siapa tahu, tahulah. Siapa tak tahu, tak tahulah. Kan? So tahukah Mr. H? Tahu, saya tahu. So soalan saya adalah, apa kaitan Mr. H dengan Cik Gubat? Dia macam ni, saya dah kata bahawa sebenarnya Prof memang nak letak jawatan. 3 minggu sebelum surat itu keluar, memang dia nak letak jawatan. Dia dah ada intention nak letak jawatan. Kenapa letak jawatan tu saya tak tahulah kenapa nak letak jawatan. Tapi kemudian bila surat itu keluar, kebetulan terus video itu dikeluarkan. Nampak convenient tak? Orang tak nampak plot ni tuan-tuan. Saya nampak. Nampak macam convenient. Convenient dia apa? Convenient, Prof meletak jawatan kerana video ini. Padahal Prof letak jawatan bukan sebab video itu. Bukan sebab video itu. Memang dia nak letak jawatan. Sebab itu Prof kata semalam, audio aku ni. Audio Agus kata video diolah Wahab Tunding Dalang Mr. H dari Jcom. Bekas Ketua Pengarah Jcom, Muhammad Agus dan pegawai agensi itu tampil bersama sidang media bagi menjelaskan video itulah yang didakwa rakaman mereka. Agus menafikan terlibat dalam perbuatan lucah bersama pegawai tersebut dikenali sebagai Wahab. Peristiwa tersebut berlaku. Now, saya sebut deep state. Saya kata di dalam Jcom itu ramai lagi orang-orang PN, Perikatan Nasional. Saya tak menuduh Mr. H tu sendiri memberi video tersebut kepada Cik Gubat ataupun sekutu Cik Gubat. Tetapi siapa yang boleh menafikan di kalangan orang yang dibawa oleh Mr. H itu sendiri adalah daripada konco-konco BN yang sebenarnya Mr. H yang mungkin nak gunakan untuk kenakan Cik Gubat. Kenakan Prof Agus. Sebab dia nak jatuhkan Prof Agus, wallahualam.
Tetapi sebenarnya dia tak nampak. Dalam dia nak jatuhkan Prof Agus, kesempatan itu diambil oleh mereka di dalam deep state JECOM ni, diberikan kepada pembangkang untuk kenakan Anwar Ibrahim. So lepas ni apa orang kata pasal Anwar Ibrahim, tuan-tuan? Inilah geng pondan, inilah geng gay, inilah geng liwat. Dah keluar dah pun. Yang kena Mr. H ni, dia nak kenakan Agus. Tapi dia ni akai pendek, tuan-tuan. Akai dia pendek. Rupanya dia bukan kenakan Agus, dia kenakan Anwar Ibrahim. Dia kenakan Anwar Ibrahim. Dia tak nampak benda tu, dia ingat dia kenakan Agus. Tetapi sebenarnya dia kenakan Anwar Ibrahim. Jadi apa kaitan dia, tuan-tuan? Dia kaitan dia macam ni. Kita tak nampak direct Mr. H ni kepada Cikgu Bat. Tetapi apa yang saya nampak, orang yang Mr. H percaya kepada video tersebut untuk dimanipulasikan, sebenarnya adalah mereka yang sebenarnya masih lagi di bawah PN. Malah saya kata sebahagian besar lagi di dalam JECOM itu masih lagi daripada lantikan PN. Kita kena ingat mereka ada kontrak. Mereka dilantik zaman PN pemerintah. Kontrak mereka habis bila? Next year, Jun. Saya rasa lebih kurang Jun next year. Orang nak marah saya, marahlah. Jun next year kontrak mereka akan habis. Tapi mereka tak ceritalah saya ni orang PN. Taklah. Bodoh lah mereka nak cerita dia orang PN. Yang bodohnya bukan orang PN yang nak saya bahas. Yang bodohnya Mr. H ni. Percaya kepada perangkap tersebut. Saya tak marah. Saya gelak je. Saya tak terlibat, tuan-tuan. So adalah keluar berita hari ini dalam Malaysia Today semalam. Oleh Raja Petra. Ni Raja Petra keluarkan. Inikah dia Mr. H? Alamak, Ustaz Hakim Ramli dilantik pengarah Jabatan JECOM. Ini Malaysia Today. Tahniah Mr. H, penerbit movie JECOM Sex in the Scandal, Best Movie Town in Twin Towers Award. Raja Petra kata. Adakah dia Mr. H? Hakim juga nama dia, Ustaz Hakim. Tuan-tuan, I neither confirm nor deny. I neither confirm nor deny. Tetapi Ustaz Hakim dah jawab. Ustaz Hakim dah jawab. Ustaz Hakim kata, apalah laptop saya malam ni, macam apa? Slow lah pula. Berita harian. Saya bukan Mr. H. Okay, Ustaz Hakim kata, saya bukan Mr. H. Demikian ditegaskan. Berita harian. Kau punya server ni teruk lah. Saya bukan Mr. H. Ditegaskan oleh pengarah bahagian latihan dan pendidikan Jabatan Komunikasi Muhammad Hakim Ramli yang turut dikenali sebagai Ustaz Hakim. Bercakap kepada BH hari ini, Muhammad Hakim menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin yang mendakwa beliau adalah Mr. H. Selain menyifatkan tuduhan itu sangat berniat jahat, beliau juga mengakui masih menggantui PKR namun enggan mendedahkan perincian lanjut berhubung perkara itu. Saya tak boleh beri kenyataan lanjut kerana dituduh oleh Raja Petra. Saya pun tak tahu. Saya rasa Mr. H bukan saya kot. Salah orang ni. Saya tak boleh beri pandangan lanjut mengenai perkara ini dan sudah nasihatkan tidak berbuat demikian. Namun saya nafikan apa kena mengena dengan saya pula. Tuduhan itu sangat random. Saya pun tak tahu. Tiba-tiba dikaitkan dengan Mr. H. Macam mana nama saya boleh naik sebagai Mr. H, katanya. Beliau mengulas siapan Raja Petra mendakwa ahli PKR itu dalang yang menerbitkan rakaman video berunsur lucah membabitkan bekas ketua pengarah JECOM, Dr. Muhammad Agus dan juga Abdul Wahab yang tular di media sosial kemarin. So, Ustaz Hakim dah deny. Okay. Jadi bila dia dah deny, saya tak boleh kata apalah. Itu adalah pendapat Raja Petra. Raja Petra nak selongkar siapa itu ini. Sebab kenapa kau tak boleh cakap Is? Saya kata saya tak boleh cakap sebab ini kes mahkamah. Ini sudah melibatkan mahkamah, sudah melibatkan peguam dan Prof Agus sendiri dalam sidang media semalam dan juga Wahab kata kami tak boleh sebut sebab benda ni dah dibawa ke pihak berkuasa, pihak authority, the relevant authority. Jadi kalau dia tak boleh sebut, apa tak lagi saya lagilah tak boleh sebut. Kang saya salah sebut, saya pula kena saman. Tak sudah, saya pula kena kan, betul tak? Jadi sebab itu dalam keadaan tersebut kita kena faham itu yang berlaku. So Cikgu Bat mempersoalkan lagi hari ini. Cikgu Bat mempersoalkan lagi hari ini. Dia kata,
Penjelasan Agus Wahab sangat mengelirukan, Cikgu Bat. Selepas video tersebut dikaitkan dalam sidang media, berhubung rakaman video lucah malam tadi, Badrul Hashim atau Cikgu Bat menyifatkan penjelasan daripada JKOM, bekas Ketua Pengarah JKOM sangat mengelirukan. Badrul Hisham juga ahli jawatan Kuasa Penerangan Bersatu menyifatkan isu berkenaan semakin rumit. Selain mempersoalkan sama ada rakaman video sebab itu mengesahkan wujud masalah di antara Agus dan beberapa individu di dalam PMO. Menerusi kenyataan Facebook, beliau menasihatkan Muhammad Agus supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat berhubung rakaman berdurasi lebih 3 minit yang dibuat naik di laman media sosialnya kemarin. Menerusi, beliau menasihatkan supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat. Beliau menggesa Abdul Wahab yang turut serta bersama Muhammad Agus mendedahkan identiti Mr. H selain menegaskan akan mengemukakan samad jika mendakwa beliau adalah individu bertanggungjawab menyebarkan rakaman video tersebut. Okey. Pertama sekali, Cikgu Bat, saya nak cerita. Surat saman akan sampai pada anda dan anda tak boleh saman Wahab. Sebab kalau anda saman, anda akan kalah. Kamu deny kamu yang menyebarkan video itu, sedangkan video itu dalam kamu punya social media. Jadi the moment kamu nak saman, memang kalah lah. Tapi persoalan yang lebih utama, berkenaan dengan video tersebut yang kamu sebarkan, adakah dia otentik? Adakah dia video yang betul, tidak didoktrinkan, tidak di-tempered, tidak diubah? Itu persoalan dia dan kamu kena jawab soalan tersebut. Sebab kamu yang mendedahkan. Termasuk juga Papa Gomo. Papa Gomo sekali Papa Gomo sekali. Dan saya nak bagi tahu Cikgu Bat bahawa saman anda daripada Agus, Prof Agus sedang berjalan ni. Berkenaan dengan kes yang sebelum ini. Tetapi saya nak cerita perkataan tadi, dia takut tuan-tuan. Berhentilah melondehkan. Berhentilah melondehkan. Siapa kata memang orang Mr. H tu ada di dalam JKOM. Tetapi siapa kata Mr. H itu adalah orang PKR? Sebab itu dia takut. Kenapa dia kata berhenti melondehkan? Saya tanya pada Wahab, mula-mula kenapa kamu setuju untuk merekod? Sebab saya dijanjikan oleh Mr. H. Semalam dalam interview tu saya yang bertanya soalan tu. Kalau tuan-tuan tengok siapa-siapa punya live, saya punya live ke, berita-berita lain punya live ke, saya banyak tanya soalan. Antara yang banyak lah, saya tanya, kenapa kamu bersetuju? Adakah kamu dijanjikan wang ringgit, pangkat, darjat? Dia kata saya dijanjikan jawatan. Okey? Kenapa kamu bersetuju untuk U-turn balik? Sebab dia kata saya menyesal. Saya tak sangka video tersebut disebarkan. Dia cerita ni macam ni. Video tersebut sepatutnya menurut janji Mr. H tidak disebarkan. Dia digunakan untuk mengugut Prof Agus sahaja. Prof Agus sebut malam tadi, tengok live saya dalam interview full. Dia ditunjukkan video tersebut beberapa hari, 13 hari bulan dia cerita, ni 18. 13 hari bulan dia kata dia tunjukkan video tersebut. Dia kata saya tak nak tengok. Kemudian masa dia terletak surat itu, video itu tersebar. Dia ditunjukkan video itu, minta dia letak jawatan. Sepatutnya video tersebut hanya untuk ugut dia. Faham tak maksud saya? Okey, ni video Prof. Prof tengok video ni, letak jawatan sebelum kami sebarkan. That was the purpose, that was the plan. Yang dia orang tak sangka video tersebut sampai ke tangan pembangkang. Okey? Nampak tak? Itu yang dia orang tak sangka. Yang dia tak sangka kali kedua, Wahab U-turn. Wahab U-turn sebab asal cerita dia sepatutnya video itu untuk ugut Prof Agus. Bukan untuk disebarkan kepada pembangkang. Bukan setakat Prof Agus kena, dengan dia kali sendiri kena. Faham dah cerita sekarang? Jadi Mr. H ini tahu tak tahu itu cerita dia lah, bersekongkol dengan kumpulan yang diserahkan oleh Wahab. Dokumen tersebut, file tersebut, bila dia dah dapat, dia delete video tersebut, dia orang ambil, dia orang edit, dia orang ingatkan untuk ugut saja. Rupanya dia serahkan kepada pembangkang. Otherwise, macam mana boleh sampai kepada pembangkang? The whole plan was actually never to kenakan Agus. The whole plan was to kenakan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan ingat tak kisah Kesuma?
Zaman liwat pertama dahulu, Kesuma, kemudian apa lagi ya, yang 2-3 orang yang dikatakan minta suruh liwat tu, mengaku diliwat oleh Anwar Ibrahim, tapi kemudian dia orang tak nak mengaku. It's the same story. It's never been about Agus. The target was never Agus. Korang semua dah miss the story. The target was Anwar Ibrahim. You all miss the story, termasuk orang Pakatan Harapan dan BN sendiri yang memainkan isu ni. It was never been about Agus. Agus is just small fry. Kecil je tuan-tuan. The real target is actually Anwar Ibrahim. That's why dia orang dah start main sekarang ini. Kerajaan gay, kerajaan homo, kerajaan itu dan sebagainya. Pasal So, Mr. H ni tahu ke plan tu is tak? Dia tak tahu. He did not know. Macam mana dia dapat plan tu is? Dia dengan bodohnya otak dia tu, disogokkan, diceritakan oleh geng-geng ni, kita nak kena jatuhkan Agus. Jcom perlu diselamatkan. Macam mana nak jatuhkan Agus? Kita kena ugut dia lah. Buat video, Neman, we can do it. AI sekarang boleh buat tuan-tuan, senang je. Kita boleh buat ni Neman. Kita akan minta budak ni buat video call dengan dia, kita ambil video, kita manipulate. Lepas tu kita gunalah video tu untuk ugut dia. But then, tak apa, lepas tu dia letak jawatan lah. Dia letak jawatan bukan sebab video tu, dia letak jawatan sebab lain. Dan kebetulan memang dia nak letak jawatan. The moment surat peletakan jawatan itu dia letakkan, tiba-tiba video ada pada tangan pembangkang, tuan-tuan. You see, korang ni, termasuk Mr. H ni, orang yang bodoh dalam nak bermain benda yang jahat. Aku ni dah biasa main benda jahat, tuan-tuan. Dah biasa bergelumang dengan orang jahat. Dah biasa bercerita dan mengetahui mentaliti orang jahat. Salah satu topik yang saya minat dulu belajar adalah kriminologi. Kriminologi adalah memahami mentaliti orang jahat. You see, the target has never always... The target is not Agus. It's not Wahab. They were just bidak-bidak di papan catur. Buku Raja Petra. Saya quote buku Raja Petra. Bidak-bidak di papan catur. Tuan-tuan, give me 5 minutes. Alright guys, so itu sedikit pendedahan daripada Brother Iswardi dan juga pencerahan. Seperti mana yang saya katakan, sebenarnya ini adalah satu rancangan bermotifkan ya, sebenarnya untuk menjatuhkan ya Datuk Seri Anwar Ibrahim. So saya pun terfikir dengan perkara itu sebenarnya. So kita lihat hari ini ya, isu ini berkaitan dengan Agus dan Wahab, tapi sekarang ini serangan pula diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jelas ya bagaimana mereka cuba memanipulasikan keadaan ini untuk ya membina persepsi buruk kepada Perdana Menteri kita. Jadi kalau bukan itu tujuan mereka sebenarnya, sahabat semua, apalagi tujuan yang mereka mahu lakukan. Jadi ya, Mr. H ini pun sudah terkena diperangkap, dipergunakan oleh geng-geng kaki penfitnah. Demi apa? Untuk menjatuhkan reputasi Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu Datuk Seri hari ini tidak berada dalam negara, jadi mereka mengadakan atau membuat mengambil kesempatan ini untuk membuat cerita seperti ini, sahabat-sahabat semua. Di mana semasa ketiadaan Datuk Seri, masa inilah ya mereka membuat serangan ya menggunakan Agus, tapi akhirnya siapa yang diserang? Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini tular ya membuat pelbagai tomahan, pelbagai tuduhan kerajaan homo, kerajaan perbagailah ya yang saya pun sendiri tidak sanggup untuk saya katakan. Itulah yang sedang dimainkan oleh geng-geng kaki fitnah daripada pentaksub daripada pembangkang. Walau lebay-lebay geng kaki fitnah, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya dan juga saya setuju ya dengan kenyataan ataupun pencerahan daripada Brother Iswardi ini. Jadi sahabat semua, fikirkan ya, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, pandangan Anda. Ya, jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan
dapat pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.